Macam-macam cerita kita dengar tentang amalan bertungku. Yelah, walaupun ni. berehat sekejap je, macam-macam input kita dapat yang baru kita dapat tahu hari ni. Seronok sebenarnya. Seronok sangat. Jadi sebentar tadi kita ada bertanyakan kepada Puan Kanita tentang kenapa agaknya bila bertungku ni ada macam-macam jenis warna yang untuk kita balut, macam menggunakan kain batik dan sebagainya. Sebenarnya ada tujuannya. Ya, actually kain batik ni sebenarnya pada tradisi dulu kita memang menggunakan bila bertungku saja mesti kita ambil kain batik. Sebenarnya pada kain batik tu adalah sebagai terapi warna. Ya, terapi warna yang mana dia warna hijau, dia di bahagian dada, dan warna kuning di bahagian perut. Jadi di situ sikit saya nampak ada warna merah. So warna merah adalah di bahagian kaki untuk peraliran darah. Dan warna hijau tu untuk dada adalah sebagai untuk pernafasan. Ya, dan warna jingga orange tu bahagian solar plexus sebagai untuk organ seksual lah, kita punya rahim dan kita punya ni dalaman. Gitulah sebenarnya kita tak tahu. Dulu saya pun tak tahu kan. Jadi bila bertanya, banyak kita bertanya kenapa mesti nak pakai kain batik. Kan kebanyakan kita pakai batik sebab di situ ada terapi warna yang boleh menenangkan kita punya minda, maknanya pemulihan kesihatan lah. Jadi bagi Puan Kanita sendiri menggunakan kain batik lah bila bertungku tu. Jadi kain batik selalunya ialah berwarna-warni dan sebagainya kan. Jadi selalunya ada berbagai-bagai kain batik ke ataupun ada satu kegemaran ke? Actually di situ kain batik sebab dia berwarna. Warna dia ada warna biru, ada sebab di dalam tubuh kita manusia kita ada aura yang ada lebih kurang 7 Abang Raja sekarang ni mungkin di visual kalau kita dapat lihat tentang ini tentang macam mana agaknya nak menyediakan cara penyediaan tu. Mungkin kita boleh terangkan sedikit. Biasanya kalau katakan kita nak menyediakan tungku, kita biasa gunakan dengan dapur. Dapur sangai kan, itu anglo. Kalau dulu panggil anglo, ini kita gunakan untuk tungku besi. Tu kawan saya tu daripada Kedah tu tunjukkan tu. Jadi ni apa tu? Itu cara dia. Kita akan bakarkan besi tu dengan pinang selama setengah jam ataupun 40 minit untuk dia menyerapkan haba, dapatkan haba mungkin dalam 24 jam. Pada besi tu. Dan ini adalah ramuan-ramuan dia. Ramuan-ramuan di apa tu? Yang digunakan yang digunakan untuk proses tungku. Macam Datin Suliza sendiri mungkin ada komen sedikit tentang cara bertungku yang diamalkan semasa berpantang. Saya berpantang very simple. Garam kasar tu panaskan di kuali je lah, di sangan di kuali macam tu, and then tungku di tapak kaki, di perut, bahagian-bahagian yang kita rasa macam banyak angin dan sebagainya lah. Tapi selebihnya tu macam kadang-kadang ada setengahnya guna mengkudu untuk kalau kita kan menyusukan, kadang-kadang ada mungkin ketulan-ketulan darah yang tak lancar, susu yang tak lancar. So just guna tungku buah mengkudu tu. Panaskan mengkudu tu and then letak di tempat yang kita rasa macam ada ketulan susu yang tak lancar dan sebagainya. Maknanya nampak kesannya? Kesannya ada. Dan senanglah susu tu keluar untuk anak kita nak menyusu. Berapa lama agaknya proses bertungku itu yang selalunya lamalah 1 hour, 1 jam. Eloknya 1 jam ni kita akan rasalah perut kita ni macam bila kita lepas bersalin tu ada darah-darah beku dan sebagainya yang belum keluar macam darah nifas. Jadi bila kita bertungku tu you can feel the relief tau. Dia macam menggelodak dan dia you can feel the Seperti Datin katakan tadi, Datin telah melahirkan anak melalui pembedahan. Jadi berapa lama selepas melahirkan tu mula bertungku? 2 minggu. Setelah 2 minggu. 2 minggu, setelah 2 minggu luka tu dah agak dah agak elok sikit dan tapi nak menyembuhkan luka tu minum kunyit lah. Kunyit yang traditionally dibuat, direbus dan sebagainya. And then baru kita dengan tungku selama seelok-eloknya consistently 100 days lah. And then lepas tu kalau nak alternate pun tak apa. Kita pulang kepada keselesaan individu. Macam Zura, Datin menggunakan garam bukit kan. Yang ni garam bukit ni dia mesti bergabung dengan jerangau. Jerangau itu jerangau. Jerangau. Jadi yang ni saya dah apa tu? Dah bungkuskan dia, ponjotkan dia kan. Ponjotkan dia. Cuma kita nak sangai saja sama ada atas kuali ataupun ni gunakan kain belacu Datin kain belacu. Jadi kat sini antara ramuan-ramuan dia adalah jerangau dengan garam bukit. Kerana sifat jerangau tu memang untuk mudah menarik angin. Kat situ itu jerangaunya. Daun jerangau sedikit dengan garam bukit mungkin boleh tunjukkan. Tunjukkan pada ini jerangau. Sedap bau dia. Jerangau ni sedap bau dia. Bersama garam bukit. Garam bukit Garam bukit yang ni. Okey.
Orang kata memang pelbagai aneka, orang kata herba yang digunakan bagi memastikan kelancaran darah. Macam Puan Katina sendiri tentang masyarakat hari ini, kesedaran masyarakat untuk mengamalkan amalan bertungku ni bagaimana melihat anak-anak muda sekarang ni, masih lagi mengamalkan ke ataupun kalau ada orang tua barulah dia mengamalkannya? Ya, pada hakikatnya memang macam itulah. Sebab dia ada sifat MALAS. Tapi lain dengan berbeza dengan saya dulu, bila saya sihat daripada selepas bersalin tu, bila rasa dah sihat, ya, maknanya kalau kita pakai mak bidan pun dulu 3 hari saja kan, urut 3 hari. Orang sekarang nak 10 hari tapi tak mau pergi ke dapur kan. Maknanya kita sendiri buat. Sendiri buat, bertungku bakar, kita sangan pasir tu, dan kita bungkus sendiri dan kita sendiri bertungku sehingga habis pantang. Lepas tu kita nak gap lah, macam Dasim kata tadi, kan, maknanya terpulang pada individu. Jadi macam anak saya sendiri kan, anak saya sendiri yang 2 orang dah bersalin. Di mana memang saya sendiri yang menjaga dalam pantang sehingga habis pantang kan. Memang setiap hari, hari-hari saya akan telefon tanya, dah tungku belum? Tak sempat lagi ibu. Saya kata rugi satu hari. Rugi 1 hari tak bertungku. Sebab kita dapat rasakan macam tu kan. Perbezaannya ketara. Sebab sebenarnya daripada haba yang kita tuang pada kulit kita pun membuka liang roma yang mengeluarkan toksik, itu juga sebagai membersihkan kulit kita dari dalaman. Di situ. Dan dia juga seperti Datin kata tadi, mengeluarkan darah-darah kotor. Bila itu takut kita akan kata orang tu dalam pantang kan meroyan kan. Banyak benda sebenarnya. Tapi sekarang ni sebenarnya kegunaannya tak semestinya dalam pantang kan. Kita sengal-sengal sendi, sakit betis, maklum sajalah kan. Lelaki sama. Kalau lelaki tujuannya untuk apa? Kalau katakan orang lelaki contohnya macam sendu angin. Kalau orang kata bisa ulu hati kan, untuk melegakan. Kemudian macam saya pun tak kecuali. Saya selalu sakit belakang di bahu saya kan. Jadi saya ambil lah, saya letak kat tuku. Dah panaskan ni. Sedap dengan haruman saja tu dah mengurangkan kita punya stres kita, pertekanan tu dia punya khasiat dia untuk orang lelaki. Untuk orang lelaki biasanya setelah kita mengamalkan bertungku ni, maknanya badan menjadi sihat, berapa hari boleh bertahan tu agaknya? Itu ikut pada dia punya kerajinan dia tu. Dan ikut pada dia punya saiz badan juga aktiviti. Dia punya gaya hidup dia lah. Gaya hidup dia. Kalau macam kalau pengalaman saya sendiri ketika saya berpantang, saya bertungku setiap kali selepas berurut. Tapi selalunya bertungku sahaja tanpa urut tu boleh juga ke ataupun lebih digalakkan selepas urut? Kalau masa pantang memang digalakkan macam itulah, tetapi kalau bagi kita yang untuk yang luar pada pantang, luar pada pantang, bermakna kalau bila you terasa sakit, you perlu kan, macam saya perlu. Saya rasa macam saya perlu sangat. Saya dah penat, saya stres, saya seminggu perlu berapa kali agaknya? Okey, lebih kurang seminggu sekali pun boleh cukup. Kan macam tu. Bila saya rasa balik tu kan daripada kesibukan kerja, saya akan panaskan dan saya akan buat sendirilah untuk mungkin di belakang kan, belikat kita di situlah kita rasa kesegaran. Perjalanan darah. Datin sendiri adakah masih sampai sekarang masih lagi mengamalkan amalan bertungku? Still insya-Allah kalau ada keinginan. Kadang-kadang Steve kan bahu di bawah atau apa sebagainya. So mak kata buatlah tungku. Dia kata sebab elok kalau ada darah-darah yang blockage dan sebagainya, dia akan melancarkan peredaran darah. Sebab kadang-kadang kalau kita rasa memang tak selesa tu, eloklah kita cuba buat. Jadi insya-Allah cuba. Datin menggunakan tungku tradisional ke moden? Saya guna tradisional lagi. Masih tradisional. Garam kasar campur dengan pelbagai lah. Okey, bercakap mengenai moden macam tu. Ya, mengenai moden dan tradisional ni, saya dapat tahu ada juga tungku moden yang menggunakan elektrik, menggunakan warmer bags. Ya, macam-macam lagi. Jadi perbezaannya, kesannya berbanding dengan tradisional bagaimana? Saya ambil sikit pengalaman saya pernah bertanya dengan ibu-ibu muda. Saya terperanjat bila dalam pantang dia tak pernah dia tungku walaupun dah anak 3. Dan orang yang menjaga di dalam bersalin tu pun tak tahu macam nak gunakan tungku. Hanya urut, bengkung dengan pilis kan. Dengan param tu je. Tapi bertungku tak ada. Jadi seolah-olah tungku tradisional semakin diketepikan, tetapi nak gunakan tungku moden. Tapi untuk makluman semua, khasiat herba-herba ni lah kalau kita pandai buat sendiri, kita amalkan betul-betul dia, insya-Allah. Macam kita tengok yang diorang yang dekat dalam studio ni, kita jadi selah dia punya segi wajah kan. Okey, Beraja ni dalam visual ni mungkin Beraja nak komen sedikit tentang apakah yang dilakukan sekarang ni.
Ini adalah saya tunjukkan, memang sengaja saya tunjukkan cara tradisional itu ada pinang dan juga ni kan. Itu pinang tu tungku buah-buahan. Dan itu cara nak macam mana nak ponjotkan tungku Itu tungku garam kat situ jadi kita sangaikan dia, kemudian kita ponjotkan dia. Tu bila dah panas tu memang sedap tu. Selain daripada panas, haruman dia tu dah membuat kita dah terus terurai kita punya sakit kan. Ni lelaki juga pun. Ni pun lelaki kita tunjukkan. Ni lelaki. Macam mana untuk yang saya cakap tadi, saya tak kecuali daripada penat bau saya, kadang saya stres untuk pening kepala, tu gunakan tungku garam tu memang sedap. Memang kata orang tu badan menjadi ringan kita sikit. Rasa badan kita lega. Rasa ringan, lega Datin. Betul Datin? InsyaAllah. Agak selesa. Okey, dari segi awet muda pula, mungkin kongsikan juga bersama kami ni, Datin. Kedua-duanya pun saya tengok memang masih lagi muda, sangat muda nampaknya. Tak juga muda, dah 40, apa orang kata 40 carat dah, 45. So, tapi alhamdulillah, basically kita kena sihat lah. Kalau sihat insya-Allah kita akan rasa lega dan selesa, tapi memang jangan lari daripada tradisional lah. Macam ulam-ulam dan sebagainya, cuba makanlah. Not like, pantang ni sentiasa kena pantang. Kurangkan makan lemak, kurangkan benda-benda yang bergula sangat kan dan sebagainya. Back to nature. Kalau boleh ulam lebihkan, cekur daun-daun ni macam mengkudu tu. Kalau budak sekarang busuknya. Tapi busuk itulah yang ada hikmah di sebaliknya. Jangan pantang nampak, pantang jumpa. Itu perlu dielakkan. Okey, saya nak tanya dengan Puan Kanita sendiri. Tadi ada sebut tentang buah mengkudu ni yang boleh membantu ibu menghasilkan lebih banyak susu kan? Jadi boleh terangkan sikit sebenarnya bagaimana caranya? Mungkin ramai yang nak tahu juga betulnya. Bila dah layu kan? Okey, cara-caranya pada kita bakar kita panaskan, kita layukan lah. Kita layukan, mungkin you boleh ambil pada kuali layukan apabila dia dah panas dan dia dah lecur. Dan kita boleh bungkus dengan daun mengkudu ataupun kalau you boleh ambil dengan kita ada sapu tangan ataupun kain pembalut kemudian kita layukanlah pada bahagian payudara untuk melancarkan di mana perjalanan susu tadi supaya kadang-kadang dia blok kan jadi sakit. Lebih sakitlah kata dalam pantang tu kita selalu bagi wanita ni amatlah menyeksanya kalau kita demam di bahagian payudara mana kita susu kan walaupun setelah berpantang pun juga boleh mengamalkan sekiranya si ibu tu masih lagi menyusukan boleh pada situ kalau anak dalam umur 3 bulan kan jadi ada masa juga yang susu tu boleh blok sehingga pergi jumpa doktor maknanya gunakan antibiotik memanglah kan dari dalaman mana dari bantuan daripada luaran itu perlu kan jadi boleh cuba ini insyaallah bila you amalkan tetapi dalam segi tradisional ni apa-apa pun dalam segi pemulihan kesihatan tradisional you kena amalkan jadikan amalan pada diri kita sendiri dan hargailah diri kita macam saya pun dah berumur 50-an. Wow, 50 tak sangka alhamdulillah. Jadi saya jadikan amalan saya dari segi makanan pun daripada herba-herba. Jangan hari ini kalau contoh satu hari kita makan, 10 hari kita tak makan. Jadi you kata you tak ada nampak kesan. Mana jadi kalau bagi herba minuman herba jadikan amalan pemakanan saya. Menjalani hidup sihat dengan bertungku sekali lah kan. Baby pun boleh bertungku juga Zura. Baby pun boleh bertungku menggunakan buah buah mengkudu dengan daun untuk dilayur kan. Okey, apa yang boleh dirumuskan Abang Raja tentang hasil daripada perbincangan kita tentang amalan bertungku ini? Saya di sini berharaplah kepada generasi baru ni mengenalilah khasiat herba dan khasiat-khasiat biji-biji rin dan juga amalan bertungku dia memang kalau kita imbas kembali kepada yang nenek moyang kita khasiat dia memang kata satu keajaiban yang diperolehi. Jadi
hargailah. Tak mencuba tak tahu. Ya. Cuba baru tahu. Back to nature betul kata Datin tu. Balik kepada alam sendiri. Alami. Ya, dan mungkin Ah, dari Datin sendiri mungkin kata-kata terakhir ataupun mungkin ada tips kecantikan untuk bekal kita. Tak ada apa, jangan lupa amalkan bersenam, beriadah. Sambil tu makan makanan yang sihat dan positive thinking insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu jemputan kita kerana telah berkongsi rahsia tentang amalan bertungku ini. Terima kasih. Ini dari Melaka sebenarnya. Jauh datangnya. Dan kita pun, saya percaya anda di rumah juga banyak dapat maklumat yang cukup berguna ya, mengenai kaedah bertungku. Jadi, selepas ni kita ada satu lagi bingkisan ya? Ya, tersasun ya? Ya, itulah. Okey, selepas ini kita ada satu bingkisan tentang Dr. Azizan. Seminar atau bengkel yang akan berlangsung tak lama lagi. Jadi apa kata kita saksikan bingkisan ini? Silakan. Tari lahir